Assalamualaikum semua. Hari ni, today's topic is what factors should be considered before making an investment. For this part, I want you to hear for this audio very carefully. Please understand and please jot down the important point. Tajuk yang seterusnya adalah berkait dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan untuk pelaburan. Jadi ada 3 faktor yang perlu kita titik beratkan dalam pelaburan. Yang pertama adalah potential investment risk. Yang berkait dengan sejauh manakah risiko bagi sesuatu pelaburan. Kedua adalah the level of return, iaitu pulangan daripada pelaburan itu. Dan ketiga adalah liquidity aspect, iaitu berkait dengan aspek kecairan bagi setiap pelaburan yang kita buat. Jadi ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan, iaitu daripada sudut risiko pelaburan, kerana tiap-tiap pelaburan itu risikonya berbeza-beza. Kedua adalah dari segi pulangan pelaburan, iaitu sama juga, iaitu pulangan bagi tiap-tiap pelaburan itu berbeza-beza. Dan yang ketiga adalah aspek kecairan ataupun liquidity aspect, yang mana dari segi kecairan itu juga bagi tiap-tiap pelaburan itu berbeza-beza. Merujuk kepada jenis-jenis pelaburan, kita ada 5 jenis pelaburan yang mana anda perlu tahu, iaitu yang pertama adalah saving, yang kedua adalah fixed deposit ataupun simpanan tetap, yang ketiga adalah company share, saham syarikat, yang keempat adalah real estate, dan yang kelima adalah unit trust ataupun unit amanah. Jadi kita ada 5 jenis pelaburan yang mana tiap-tiap pelaburan ini kita akan bincangkan daripada sudut sejauh manakah tingkat risikonya. Kedua, kita nak melihat daripada sudut tingkat pulangan pelaburan itu, sama ada rendah, sederhana ataupun pulangan yang tinggi. Dan ketiga adalah tingkat kecairannya, sama ada rendah, sederhana ataupun tinggi. Pertama, kita melihat jenis pelaburannya adalah saving, iaitu simpanan. Daripada jenis simpanan ini, jenis yang pelaburan yang pertama ini adalah simpanan. Risikonya adalah cukup rendah. Sebagai contoh, katakanlah kita ada RM100,000, kita simpan di bank. Jadi risiko RM100,000 itu, simpanan kita di bank adalah risk free. Maksudnya tidak ada apa-apa risiko. Tetapi bila risk free daripada sudut tingkat risiko itu, pulangannya juga adalah rendah. Jadi sebagai contoh, kita ambil katakanlah ASB. Pada tahun lepas, tahun 2019, telah diisytiharkan 5.5% dividen. Berbanding dengan tahun 2018, tahun yang sebelum itu, telah diisytiharkan lebih daripada 7%. Jadi bermaksud dari segi tingkat pulangannya rendah. Tetapi dari segi tahap kecairannya adalah tinggi. Kerana sebagai contoh, katakanlah RM100,000 kita letakkan dalam simpanan ASB, kita boleh dapatkan dengan segera. Tahap kecairan itu bermaksud sejauh manakah kita boleh dapat balik pelaburan itu dengan cepat. Itu dipanggil kecairan, as a liquidity level. Jadi kalau simpanan ini, bagi contoh kita simpan hari Isnin, hari Selasa kita boleh dapat balik. Maksudnya tahap kecairan itu tinggi. Kedua, jenis pelaburannya adalah fixed deposit ataupun simpanan tetap. Dia berbeza dengan simpanan tadi. Deposit tetap dengan saving adalah berbeza. Saving tidak ada satu tempoh yang telah ditentukan dalam kontrak, yang maksudnya kita boleh masukkan ataupun kita boleh bank in-kan dan kita boleh keluarkan pada bila-bila masa. Fixed deposit ini ditakrifkan sebagai satu bentuk pelaburan yang merujuk kepada tempoh yang telah ditentukan dalam kontrak. Sebagai contoh, fixed deposit ini ada tempoh yang telah ditentukan 3 bulan, ada 6 bulan, ada 9 bulan, ada 12 bulan.
Jadi dalam tempoh sebagai contoh 12 bulan itu, simpanan kita itu ataupun deposit kita itu kita letakkan sebagai satu bentuk simpanan tetap. Andai kata dalam tempoh 12 bulan itu kita keluarkan, okey, maksudnya belum sampai ke tempoh 12 bulan, kita keluarkan, kita tidak mendapat apa-apa pulangan. Tapi kalau setelah matang pelaburan fixed deposit kita itu dalam tempoh 12 bulan, kita akan diberikan pulangan. Itu dipanggil sebagai deposit tetap ataupun fixed deposit. Jadi level risikonya rendah ataupun risk free, tidak ada apa-apa risiko. Level of return juga rendah. Dia sama dengan simpanan, dan dari segi kecairannya, tahap kecairannya sama seperti saving itu tadi, tinggi. Cuma yang nak membezakan antara deposit tetap, fixed deposit dengan saving adalah dari segi tempoh, ataupun dipanggil sebagai term dalam kontrak itu yang telah ditentukan. Andai kata 12 bulan, bermaksud dalam tempoh 12 bulan itu fixed deposit ini tidak boleh diusik, tidak boleh digunakan. Barulah setelah matang kita akan menerima pulangan hasil daripada pelaburan fixed deposit itu tadi. 3 adalah company share ataupun saham syarikat. Saham syarikat ini seperti sedia maklum, pelaburan yang melibatkan dengan risiko yang tinggi kerana dia merujuk kepada faktor dalaman dan faktor luaran bagi satu-satu syarikat itu. Okey, faktor dalaman ini sebagai contoh adalah kekuatan dan kelemahan. Katakanlah dari sudut kelemahan syarikat, kekurangan kaki tangan, juga akan memberikan kesan kepada prestasi syarikat. Okey, faktor luaran sebagai contohnya berlaku perubahan daripada sudut politik. Okey, yang mana perubahan politik itu kita tidak boleh kawal, kita tidak boleh kontrol. Okey, jadi risikonya juga berkait dengan saham syarikat ini juga adalah tinggi. Jadi sebarang bentuk perubahan daripada sudut dalaman, daripada sudut luaran, memberikan kesan kepada saham syarikat itu tadi, jadi kita letakkan risiko levelnya adalah tinggi. Tapi dalam pelaburan seperti prinsipnya pernah kita dengar sebelum ini, high risk, high return, bermaksud apa-apa risiko yang tinggi dalam pelaburan, bermaksud pulangan yang kita akan terima juga adalah tinggi. Jadi kalau dalam syarikat ini pulangannya adalah tinggi, okey, dan dari segi tahap kecairannya adalah moderate, sederhana. Kenapa kita letakkan dia as a moderate? Kerana dia berbeza dengan saving dan fixed deposit. Untuk tahap kecairan itu kita nak dapatkan semula perlu melalui beberapa proses dan perlu melalui satu jangka masa yang lama. Dia berbeza dengan simpanan. Simpanan tidak ada jangka masa yang lama. Bermaksud kalau kita nak dapatkan dengan segera boleh. Tahap kecairan itu kita takrifkan tinggi, kita dapat dengan segera. Begitu juga dengan simpanan tetap, fixed deposit. Okey, kita boleh dapatkan dengan segera. Walaupun dalam termsnya perlu sampai ke 12 bulan. Tetapi dalam tempoh 12 bulan itu kita nak gunakan fixed deposit itu, kita boleh dapatkan balik. Cuma apa kekurangannya situ, kita tidak ada apa-apa pulangan dalam tempoh 12 bulan itu. Okay. Selepas 12 bulan itu, bila dah matang, baru kita akan menerima pulangan hasil daripada fixed deposit. Saham syarikat kita letakkan tahap kecairannya itu adalah sederhana kerana perlu melalui beberapa proses dalam kita nak jual share syarikat. Dia tak mudah untuk kita nak jual share syarikat ini. Dia tak macam saving dan fixed deposit tadi. Okey. Seterusnya adalah real estate. Real estate ini sebagai contoh yang paling mudah adalah tanah, bangunan. Yang mana kalau kita ada tanah, kita ada bangunan, risiko levelnya adalah sederhana. Tetapi pulangannya adalah tinggi. Kalau kita pernah dengar sebelum ini, kalau apa-apa pelaburan yang kita nak buat sebagai individu, kita beli rumah. Kita beli rumah. Kerana apa? Kerana nilai rumah ini dari setahun ke setahun akan meningkat. Katakanlah kita beli sebuah rumah, awalnya 250,000. Dalam tempoh 5 tahun, nilainya bukan lagi 250,000. Dia akan meningkat. Mungkin sampai ke tahap 500,000 atau mungkin sampai 750,000. Itu sebabnya sebagai individu, kebiasaannya dalam kita nak buat pelaburan yang paling
selamat, iaitu risikonya adalah sederhana tetapi pulangannya adalah tinggi, adalah rumah. Dalam perniagaan juga, kalau kita lihat, kita ada building, kita ada bangunan, kita ada tanah, bermaksud dari segi return of levelnya tinggi. Kita ada tanah, katakanlah tanah itu kita beli 1 juta nilai awalnya. Okey, dalam tempoh 5 tahun dia bukan lagi 1 juta, dia mungkin telah meningkat kepada 3 ataupun 4 juta. Jadi untung kalau kita beli yang berbentuk real estate ini, tanah, bangunan, dan agak maksudnya dari sudut kecairan itu dia agak berbeza kerana kecairan untuk tanah dan bangunan ini cukup rendah, low level for liquidity. Kenapa kita kata begitu, rendah tahap kecairannya? Kerana untuk kita jual tanah, untuk kita jual balik bangunan, untuk kita dapatkan nilai itu, banyak proses yang perlu kita tempuh dan melibatkan dengan jangka masa yang panjang. Jadi kita jual rumah, kita jual bangunan, prosesnya lama. Jadi bila kita melibatkan dengan proses yang lama, melibatkan dengan satu jangka tempoh yang tertentu, tahap kecairannya itu adalah rendah. Dia berbeza dengan saving, tinggi, kita boleh dapatkan dengan segera. Fixed deposit, kita boleh dapatkan dengan segera. Company share, sederhana liquidity-nya kerana tidak maksudnya tidak dibuat perbandingan antara company share dengan real estate. Real estate itu dari sudut kecairannya itu lebih rendah, susah untuk kita jual semula. Company share pun tak macam tu, dia hanyalah moderate. Tetapi kita kena lihat, bila kita ada bangunan, kita ada tanah, return of levelnya cukup tinggi dalam tempoh yang tertentu. Yang terakhir adalah unit trust. Pelaburan yang kelima itu adalah unit trust ataupun unit amanah. Unit amanah ini adalah satu bentuk pelaburan jangka masa panjang. Kenapa kita kata jangka masa panjang? Kalau unit trust ini, kalau dalam tempoh jangka masa yang pendek, kurang daripada 5 tahun, keuntungan yang kita akan terima itu tidak tinggi. Jadi, bila dalam tempoh jangka masa panjang, risk levelnya adalah rendah. Memang cukup rendah. Sebab dalam tempoh yang panjang itu, kita boleh uruskan risiko-risiko itu. Tapi kalau dalam jangka masa pendek, untuk kita nak uruskan risiko itu agak susah. Jadi unit trust ini satu tempoh yang panjang, maksudnya lebih daripada 10 tahun. Dari segi return of levelnya adalah sederhana, tapi tahap kecairannya tinggi. Kenapa kita kata tinggi? Kerana pelaburan itu kita boleh dapatkan dengan segera. Katakanlah kita dah laburkan dalam unit trust 1 juta. Dalam tempoh kurang daripada 10 tahun kita nak guna duit 1 juta itu, boleh. Tahap kecairan kita boleh dapatkan dengan segera. Dia berbeza dengan tanah, dia berbeza dengan bangunan. Kita ada sebidang tanah, kita ada sebuah bangunan. Kalau kita nak jual, untuk dapatkan tahap kecairan itu, kita nak dapatkan nilai itu adalah agak susah. Prosesnya lama, perlu melibatkan dengan banyak pihak, perlu tempuh dalam satu jangka masa yang panjang. Jadi ada kelima jenis bentuk pelaburan ini. Jadi saya nak anda untuk kenal pasti jenis pelaburan ini, iaitu saving, fixed deposit, company share, real estate dan unit trust. Apa yang kita perlu kenal pasti itu adalah jenis pelaburan itu, tingkat risikonya berbeza, tingkat pulangannya berbeza, dan tahap kecairannya juga berbeza. Okay, class. Hopefully you understand this better. Okay, so that please find the main point. And do your own notes. So that the next day should be our next mind test 3.1D.